Ejen. Cuba jadi ya. Okey, ejen umrah. Bawa agensi mana Kak Umi? MG Grup Mutawif. Oh, grup Mutawif. Okey, alhamdulillah. Umrah. Nak tengok. Boleh? Aisyah, jangan bising Aisyah. Aisyah. Lagi bayar. Patut jual itu tahu expired dah semacam buat kau tu. Kita main pilih kau ini. Okey kau cakap ni loh. Mana? Kau minyak buat bengkok ada tu. Bengkok baik dah. Bengkok udah. Dua hari sekali bengkok. Tak ni tak tutup, tak buka sound, tak tutup tak tutup sound. Dekat belakang. Dekat ekor. Ada Aisyah slow sikit. Maaf lah, saya ni ada anak special. Oh, Aisyah duk ganggu saya. Masya Allah, yang buka handset dia derah lah. Dia dah budak-budak. Saya ni ada anak istimewa. Anak istimewa nak ceritanya. Jadi gak yo buka handset dia tu derah tu gak. Okey. Allah. Umi apa ni tahu dah tengok Al-Quran ni deh. Okey, hari ni insya-Allah okeylah kita mulakan dengan umur kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur ya pada petang ini kita nampak boleh bersama-sama. Alhamdulillah. Jadi Umi ni Kak Nik dengan Umi duduk di kedai yang sama lah. Ya. Okey, dia tak boleh dekat-dekat. Kalau dekat-dekat dia jadi macam bergema. Macam dia kena jauh-jauh sikit ataupun tutup mic ke gitulah. Kak Ros pun duduk dekat tempat saya juga ni. Kak Ros dengan Kak apa tadi? Kak Ros? Kak Lah. Tapi kita duduk jauh-jauh sikit.
Okey. Jadi alhamdulillah ya pada petang ini kita dijemput oleh Allah untuk sama-sama share lah berkaitan dengan ting Al-Quran. Okey, Umi yang Umi tahu ke apa dia ting Al-Quran yang Umi tahu dah lah. Mak Umi. Ah, Aku tak tahu ni. Oh, tak tahu lagi lah. Baru mari je Kak Nik dia ayat ya. Okey. Okey, Kak Nik nak tanya. Uh, uh, as a user plus ke as a reseller Kak Nik? Siapa dia Umi? Ha. Umi baru mari jahit baju nak pergi umrah kata. Ya. Kita user lah deh. Dah. User. InsyaAllah. Okeylah, kita nak share slide. Dia cikgu, dia boleh kongsi juga bisnes. Dia buat orang nego. Dia orang nego. InsyaAllah. Dia umrah dah, bawa ejen umrah ke. Okey. Alhamdulillah. Okey, insyaAllah. Okey, Umi nampak ke slide saya? Umi nampak? Nampak. Okey, alhamdulillah nampak. Okey, jadi sekarang ni kita nak bercakap berkaitan dengan sekejap saya rekod dah ke belum Dah rekod. Okey, dah rekod dah. Okey, kita bercakap atas lah ni kita bincang masalah lah. Masalah orang kita, masalah masyarakat kita, masalah orang-orang Islam lah kan. Macam Umi mungkin boleh berbahasa Arab sebab bawa orang tu. InsyaAllah. Jadi buku yang paling banyak dibaca. Buku yang paling banyak dibaca dan dihafal ya, tapi ramai yang tak faham. Okey. Jadi di sini apa dia Umi? Al-Quran kan? Al-Quran. Jadi Umi setuju tak dengan permasalahan kita ni? Maksudnya? Dia baca saja Al-Quran, hafal Al-Quran, tapi tak faham. Setuju tak? Kan? Setuju. Setuju. Inilah masalah kita. Inilah masalah orang-orang Islam. Sebab itulah orang-orang Islam ni kalau kita tengok, kalau kita nak bandingkan dengan orang-orang tu kadang-kadang dia punya akhlak dia lebih berat kan? Okey. Orang-orang Islam ni sebab dia orang baca sedangkan dalam Al-Quran tu banyak kan larangan Allah, pesanan Allah, cerita-cerita, lepas tu benda-benda yang akan datang macam syurga, neraka kan. Jadi kita hanya baca saja, kita hafal, tapi kita tak tahu. Seolah-olah macam kita dapat surat cinta daripada Allah. Memang kita dapat surat cinta daripada Allah. Sebab Al-Quran itu adalah kalamullah, ya. Tetapi kita tidak memahami. Ya, kita tak faham apa yang Allah beritahu. Itulah masalah kita, kan? Okey. Sekejap saya nak stop share dulu, sekejap saya nak semak. Okey, saya dah rekod dah. Okey. Jadi di sini nampak ya? Okey, ini masalah ya. Masalah. Jadi kita nak selesaikan masalah ni. Okey. Okey, sekarang kita tengok surah An-Nisa ayat 82. Kita nak faham Al-Quran. Kita nak belajar bahasa Arab Al-Quran sebab kita nak faham surat cinta daripada Allah. Kita hanya baca je tak faham. Okey, maknanya kita boleh tengok, kita boleh faham, kita baca tafsir kan. Kita baca terjemahan. Tapi kalau dalam solat, contoh tu imam menangis, kita tak tahu sebab apa dia menangis. Okey. Jadi surah An-Nisa ayat 82, patutkah mereka ni kitalah bersikap demikian. Sikap macam mana? Tidak mahu memikirkan atau mentadabur isi Al-Quran. Kalaulah Al-Quran itu datangnya bukan dari sisi Allah, kalau bukan daripada sisi Allah, memang Al-Quran ini ada sisi Allah, daripada Allah, ya, bukan daripada Muhammad, bukan daripada Rasulullah SAW, ya, tapi daripada Allah. Jadi kalaulah Al-Quran ini bukan daripada Allah, ya, nescaya mereka akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya. Banyaklah benda-benda yang bercanggah fakta, tetapi tidak ada di dalam Al-Quran. Jadi sebab itulah kita kena faham, ya, kita kena belajar bahasa Arab Al-Quran sebab Allah yang suruh ada dalam Al-Quran, ya. Okey. Jadi di sini
Orang Islam di dunia ni ada 2.01 bilion. 2.01 bilion. Ramai sangat-sangat. Ya, teramat ramai orang Islam. Okey, orang Islam yang tidak memahami ya bahasa Arab Al-Quran. Kita tolaklah 400 juta katakan orang-orang yang berbahasa Arab, yang boleh berbahasa Arab, yang faham. Jadi di sini masih ramai lagi. Ya, masalah kita masih ramai lagi yang tidak memahami bahasa Arab Al-Quran. Okey. Ya. Jadi di sini ya peluang. Jadi kita nampak daripada masalah ya masalah umat Islam yang tidak menguasai bahasa Arab Al-Quran, baca Al-Quran tapi tak faham, hafal Al-Quran tapi tak memahami ya. Jadi keluarlah satu peluang perniagaan. Jadi ada satu syarikat dia nampak ini peluang perniagaan ya untuk orang-orang Islam ni kaya dunia dan kaya akhirat. Okey, sebab niat kita nak memahamkan orang lain Al-Quran. Kita nak memahamkan supaya orang lain tu belajar bahasa Arab Al-Quran. Jadi di mana peluang ini adalah gabungan antara teknologi. Adalah teknologi dan gabungan dengan pendidikan. Teknologi ni kita guna teknologi law ni. Zaman law ni kita guna teknologi. Ada orang kau. Ada orang. Okey. Okey. Jadi teknologi, gabungan teknologi dengan pendidikan. Sebab apa kita kata pendidikan? Sebab ya dalam aplikasi ni kita nak ajar orang belajar bahasa Arab Al-Quran. Maknanya itu pendidikan lah kan. Kita belajar bahasa. Kalau bahasa Inggeris kita belajar sejak kecil lagi. Tapi bahasa Arab Al-Quran kita tinggalkan. Jadi di situ ada pendidikan. Lepas pada itu kalau orang faham ya bahasa Arab Al-Quran maknanya boleh memahami isi kandungan Al-Quran kan. Di situ ada gabungan antara teknologi yang terkini dengan pendidikan. Maka ada satu peluang perniagaan. Nampak lampu ni kan. Ada orang call. Ada orang call dekat handset. Okey. Lepas pada tu, apakah yang kita nak bawa? Macam kita kan, kita nak bawa apa? Ya, bersama-sama syarikat. Satu visi. Sebab kita tahu dah masalah ummah kita dah tahu, tak faham bahasa Arab Al-Quran, tidak menguasai. Sedangkan bahasa Inggeris dapat menguasai dengan baik kan? Jadi ada satu visi yang kita nak galas bersama-sama, macam satu tanggungjawab lah. Jadi 100 juta umat manusia faham makna Al-Quran. Dia ramai sebenarnya 2 bilion kan. Tapi sasaran kita buat 100 juta katakan dalam masa 3 tahun yang akan faham Al-Quran. Kita nak sebar luaskan, kita nak berdakwah. Gitu. Okey. Jadi maka sebuah syarikat iaitu syarikat orang Islam, syarikat di Malaysia telah memikul tanggungjawab untuk membina aplikasi di mana syarikat ini nama dia Think Awesome. Think Awesome Sdn Bhd. Syarikat ini telah lama ditubuhkan pada tahun 2012 dan syarikat ini adalah syarikat yang teguh sebab berbagai-bagai kalau tengok tu pelbagai-bagai anugerah telah diperolehi ya, anugerah bahagian ICT teknologi MSc ada. Lepas tu ISO ni adalah anugerah bahkan dengan pengurusan smart apa semua kan. Lepas tu ada patuh syariah dan macam-macam anugerah. Maknanya syarikat ni adalah cemerlang dan juga teguh. Itu kita nak kata. Bukan calang-calang syarikat yang berpengkalan di Petaling Jaya di Kuala Lumpur lah. Okey. Jadi di sini yang paling penting adalah sijil pengesahan patuh syariah. Jadi sebab ini adalah satu peluang bisnes ya, maka tidak ada penindasan kalau dah masuk sijil pengesahan patuh syariah oleh siapa? Oleh orang yang amat terkenal di dalam negeri dan juga di luar negara. Ya, Dr. Saharuddin Abdul Rahman, Syariah Advisor. Semua orang kenal. Kita search dalam internet semua orang kenal dia ni. Okey. Jadi di sini ya, kajian Think Awesome ya, Think Awesome telah membuat kajian ya, memang dah lama lah dia buat kajian memakan masa bertahun-tahun ya. Okey. Didapati bahawa tepat ya sebab kita gunakan teknologi ya, 77429 perkataan dalam Al-Quran. Perkataan Al-Quran dalam ada 77429. Dan apa yang mereka dapati bahawa banyak perkataan yang berulang-ulang.
Banyak sangat perkataan berulang-ulang dalam Al-Quran. Kul katakanlah. Tak. Kul tu kul a'udzubirabbin nas, kul ya, banyak itu kul saja kan. Jadi kalaulah kajian dia, katakanlah kita boleh hafal, kita boleh faham 1000 patah perkataan. Contoh bahasa Inggeris lah selama ni 1000 patah perkataan kita boleh vocab. Kita tahu vocab macam-macam vocab kan dalam bahasa Inggeris. Jadi kalau bahasa Al-Quran, bahasa Arab Quran, maka di situ kita boleh faham 80% Al-Quran. Maknanya kalau kita baca Al-Quran, kita tak payah belek dah Quran terjemahan. Kita dah faham. Kalau tu imam baca surah-surah tertentu kita dah faham. Okey, inilah apa yang kita nak selesaikan. Jadi contohlah kita nak menguatkan lagi fakta tadi yang kita kata 80% dan kita kata bahasa Arab ini banyak yang berulang-ulang dalam Al-Quran. Contoh kajian dia kata dia buat contoh 4. Ambil 4 perkataan ni saja, iaitu fi maksudnya di, ini kosakata harfiah. Allazi yang, lepas tu min dari langit sama, kita selalu jumpa kan. Tiba tengok dalam one page, min saja berapa, allazi berapa, banyak tapi kita tak larang nak kira lah. Maka syarikat dia guna teknologi lah kiranya. Okey. Jadi kita dapati bahawa 4 perkataan ni ada 6679 diulang-ulang. Baru 4 perkataan, belum lagi 1000 kita dapat menguasai. Jadi kalau kita dapat hafal, ingat 4 perkataan ni maksudnya kita dapat menguasai 9.1% daripada Al-Quran. Jadi 9.1% 4 perkataan ni bertaburan dalam Al-Quran. Okey, maknanya di situ memang banyak perkataan yang berulang-ulang. Okey. Jadi syarikat telah mereka cipta satu teknologi lah nak selesaikan masalah orang yang baca Quran tak faham, orang yang payah sangat nak belajar bahasa Arab Al-Quran. Dia guna teknologi ni, iaitu teknologi artificial intelligence nama dia. Artificial intelligence. Apa dia artificial intelligence ni? Artificial ni dia macam barang-barang tiruan lah, benda-benda tiruan, benda-benda yang kita buat. Intelligence ni kepandaian. Jadi dia nak guna macam otak manusia. Otak manusia bijak otak kita ni kan, boleh berfikir otak kita kan. Jadi dia buat robot soleh ni hak putih ni. Robot soleh ni dia macam nak tiru macam ustazah hak mengajar Quran, ustazah yang belajar nak mengajar bahasa Arab Al-Quran macam tu. Seolah-olah macam manusia. Sebab apa? Dia adalah satu teknologi. Okey, artificial intelligence, bijak. Ni robot soleh hak putih ni, dia bijak macam manusia. Lebih kurang, tapi tak semestinya tak sama langsunglah dengan manusia kan. Okey, okey. Jadi namanya Think Al-Quran. Think Al-Quran ni guna teknologi ni je lah. Teknologi yang berada di dalam handset. Semua orang ada handset sekarang, daripada kecil sampai besar kan. Jadi di sini kita ambil peluang, ambil kesempatan. Okey. Dan Think Al-Quran ni, Think Al-Quran ini menggunakan teknologi terkini, artificial intelligence. Nama dia artificial intelligence. Jadi maknanya kaedah mudah belajar bahasa Arab Al-Quran. Kita memang susah sangat belajar bahasa Arab kan. Arab Quran saya lah. Contoh saya masuk kelas banyak kali dah masuk kelas tetapi maknanya macam-macam lah kesukaran kita nak hadir kelas lah Tapi kalau kita guna aplikasi ni senang sangat, 15 minit sehari. Ikut suka kita. Haja, ikut suka kita, masa mana kita free, masa mana kita boleh rehat. Kita tak ada jadual yang tertentu sebab robot soleh tadi dia ni adalah artificial intelligence Okey, dia boleh ikut selera kita. Kita boleh rehat masa mana, kita free masa mana. Boleh tengah malam pun dia masih ikut kita lagi. Tak apa, dia rela bekerja untuk kita. Hanya 15 minit sehari sebablah ni orang sibuk, orang tak ada masa. So kalau 15 minit sehari konsisten selama 3 bulan kita dapat menguasai 1000 patah perkataan insya-Allah. Tanpa bahasa Arab Al-Quran, kita tak ada bahasa Arab, tak ada basic, boleh, tak ada masalah. Lepas pada tu pelbagai peringkat umur, daripada kecil sampai ke besar, sampai macam kita senior-senior ni, boleh guna belakang. Bukan kata sesuai untuk orang muda, tak.
orang macam kita pun sesuai sebab kita ada handset. Siapa yang tak ada handset lah ni? Semua orang ada handset. Okey, insya-Allah. Senang sangat-sangat. Aplikasi yang hebat. Yang hebat ya, tok guru kita yang akan bimbing kita, yang akan memerhati kita adalah artificial intelligence iaitu robot soleh yang sedia berkhidmat untuk kita. Okay. Lah ni Kay tengok tak robot-robot lah ni Kay, kedai-kedai makan. Dia yang hidangkan makanan untuk kita. Kan? Jadi kita gunakanlah benda-benda ni. Kalau manusia dia letih. Kalau robot tak ada letih. Dia tak tidur. Okay. Jadi sebenarnya kita nak belajar bahasa Arab Al-Quran ni dengan aplikasi yang hebat ini. Ya. Jadi di mana sebenarnya? Kat mana? Kita biasa belajar tak? Kita belajar huruf, kecil lagi. Kita belajar membaca, membaca Al-Quran, sebutan. Dah tua-tua ni kita belajar mahraj, tajwid, macam mana nak sebut kan. Lepas pada tu kita terus belajar tata bahasa, nahu, sorof lah, terjemahan lah, tafsir lah, tadabbur ya. Kalau macam saya, saya bukan orang basic lah, basic bahasa Arab lah. Saya terus lompat kepada tadabbur. Jadi agak sukarlah, susah sangat, agak panas enjin panas lah sikit. Sepatutnya kita kena duduk sini. Kat sini ada lompang. Dalam masyarakat kita tak tekan pun harfiah, kosakata. Kalau bahasa Inggeris kita tekan jauh mudah lagi. Ini yang secara umum lah ya, secara sekolah biasa. Kalau bahasa Inggeris belajar vocab, mengapa kamus. Tetapi dalam bahasa Arab Al-Quran kita ada lompang. Jadi di sinilah Think Awesome, syarikat yang hebat ini ya, kumpulkan orang-orang pakar bahasa Arab Al-Quran, kumpulkan ya orang-orang yang pakar dalam IT, kumpulkan penasihat-penasihat macam mana nak buat, maka terciptalah aplikasi Think Al-Quran, iaitu apa yang kita tekan adalah untuk hafal bahasa Arab Al-Quran dengan mudah. Aplikasi ajaib. Okey. Jadi macam mana? Apa dia yang terdapat dalam aplikasi yang hebat ini? Ya, aplikasi yang ajaib ini yang menyebabkan orang boleh faham baca Al-Quran. Okey. Yang pertama kena daftar. Kena daftar ya. Kalau Kak Nik bagi link ke Hajah daftar. Senang saja daftar. Okey, Kak Nik boleh ajar macam mana daftar. Bila kita daftar, kita boleh explore. Dalam Think Al-Quran ini ya, ada 79 modul dari pelbagai surah. Bermula daripada surah An-Nas, surah 3 kul. Surah 3 kul ni yang free lah. 3 surah ni free, surah An-Nas 3 kul. Okey. Lepas itu dia belajar dalam skop yang kecil. Kecil-kecil je belajar. Bukan belajar banyak-banyak. Tak erok dengan kita ni. Kita belajar skop yang kecil-kecil supaya tak boring kan. Supaya lebih ingat. Lepas tu dia ada ringkasan. Dia maklum kita belajar setakat mana dah. Macam tu. Lepas tu dia ada latihan. Kita kena berlatih. Belajar. Berlatih. Okey. Belajar dulu. Belajar dulu. Dia akan masuk dalam kumpulan yang warna putih ni. Maknanya perkataan yang kita belajar tu masuk dalam kawasan putih. Lepas pada tu kita pun buat latihan. Latihan ni make sure kita kena duduk dalam hijau. Hijau ni mahir lah. Bagus. Bagus ni pertengahan. Kalau kita tak boleh nak jawab dalam latihan tu jadi lemah. Okey, dia ada latihan ya. Jadi robot soleh ni memang rajin sangat-sangat. Suruh kita berlatih, dia tunggu kita berlatih, dia cek kita ni lancar ke tak lancar, perkataan kita masuk dalam bagus ke ataupun tak boleh jawab ke ya. Okey. Lepas pada tu dia ada liga. Yang inilah ya yang menyebabkan kita ketagih. Ketagih buat benda ni ya. Bila masa free sampai pukul berapa kita rasa ketagih. Sebab apa? Sebab dia ada ranking. Dia ada liga. Macam orang main bola kan? Ada liga, ada nombor. Kita ni duduk nombor berapa? Dalam seluruh dunia ni robot soleh ni dia akan kumpulkan kita kepada kumpulan 30 orang. Jadi kita tengok macam mana kita duduk nombor berapa. Jadi ini adalah suatu persaingan sihat. Nak berlumba-lumba supaya dapat nombor top 10, 1 hingga 10. Tak usah lah nombor ngusuk nombor 30. Okey. Lepas pada tu ada semakkan kesalahan. Kita semak kesalahan mana perkataan yang kita selalu salah. Lepas tu hafal. Jadi 3 step. Mula-mula belajar. Lepas pada tu latihan. Latih. Lepas pada tu hafal. Kita ngapal pula.
perkataan-perkataan ni kita ingat ke tak? Kita menghafal. Macam kita tahfiz lah, macam kita bertalaki dengan tok guru. Tapi tok guru kita robot soleh. Kita bertalaki dengan dia kan. Okey, lepas tu ada profil. Profil ni rekod kita lah, rekod besar kita. Ya, nama kita ada, pencapaian kita ada, ya, tahap pun kita ada, semua ada berlaku dalam ni. Gitu. Okey. Kemudian, apa kelebihan Think Al-Quran sebenarnya? Apa kelebihan Think Al-Quran yang amat hebat sangat aplikasi ni? Gabriel, kelebihan dia sebenarnya. Apabila kita guna Think Al-Quran, minimum 100 perkataan yang warna hijau semua. Yang excellent, yang bagus. Ya, maka, Azim, ni calling. Maka yang pertama kita akan rasa solat yang lebih khusyuk. Solat kita khusyuk. Sebab apa? Sebab kita faham apa yang kita lafaz. Lepas tu kita akan cinta yang mendalam terhadap Al-Quran kerana menghayati setiap kisah dan pengajaran daripada Al-Quran. Surat cinta daripada Allah kita faham. Menjadi contoh yang terbaik untuk ahli keluarga. Kita akan menjadi contoh sebab kita adalah berakhlak Al-Quran. Hidup dengan penuh keyakinan terhadap janji-janji Allah. Menjadi orang yang berilmu. Kita menjadi orang yang berilmu sebab Al-Quran itu adalah sumber ilmu. Manual penghidupan kita. Rujukan kita. Jadi menjadi orang yang berilmu, maka kita ada produktif. Okay. Dan kita berintegriti. Okay. Kita tidak menyeleweng, kita jujur, ikhlas, amanah. Memberi impak yang positif kepada masyarakat. Semua orang faham bahasa Arab Al-Quran kan. Semua orang faham surat cinta Allah. Jadi dalam masyarakat kita mengamalkan gaya hidup sehat lah. Tak adalah perbalahan, tak ada caci menyaci, tak ada umpat mengumpat. InsyaAllah. Okay. Itulah kelebihan aplikasi ajaib ini. Kalau kita guna regular selama 4 bulan dan lebih kurang 15 minit sehari. InsyaAllah. Okey, berapa harga sebenarnya? Yang boleh menyebabkan kita ni faham Al-Quran, faham surat cinta Allah ni, harga dia murah aja, 399. Sekali bayar, lifetime, sekali bayar. Bukan katakan nak kena bayar pula dok sampai kita mati. Banyak tu sampai kiamat lah. Banyak tu aja bayar. Maknanya kalau ada penambahan apa-apa pun banyak tu juga. Tak payah bayar Okey, ini adalah daripada syarikat. Tapi kalau kita beli dengan Quran Center owner, contohnya macam Kak Nik lah. Kak Nik tu adalah Quran Center owner. Maka Kak Nik akan bagi diskaun RM100. Maknanya Haja Umi boleh hanya bayar 299 seumur hidup. Haja Umi, mahal ke 299? Mahal ke Haja? Murah. Murah. Wah, dok. Handbag kita mahal lagi, gelar kita mahal lagi. Baju kita pun kadang-kadang kalau batik mahal lagi pada tu. Ni semua hidup untuk kita faham Al-Quran. Belajar bahasa Arab Al-Quran. Okey. Okey, kejap ya. Okey. Jadi di sini. Okey. Jadi sebab apa kita nak sangat belajar bahasa Arab Al-Quran ni? Sebab apa kita nak sangat link-link ni? Sebab sebaik-baik ini hadis, sebaik-baik dari kamu, kita nak jadi orang yang terbaik. Semua orang nak jadi orang yang paling baik. Adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Kita belajar dah Al-Quran sejak kecil lagi. Kita dah masuk dah dalam kumpulan ni, insya-Allah. Alhamdulillah. Tapi ada satu syarat lagi, dan mengajarkan. Jadi kita nak sebar luas. Bila kita sebar luaskan seolah-olah macam kita mengajar lah. Kita share. Kita nak mengajar sedikit tak pandang. Jadi kita share link tu. Kalau orang lain belajar cool. Cool katakanlah kan. Jadi itu yang kita nak. Mudah-mudahan kita mendapat menjadi orang yang terbaik lah, insya-Allah. Okey. Jadi di sinilah nampak Think Awesome ini menyediakan, ini peluang perniagaan lah business peluang perniagaan. King of bonus plan. Bonus. Sebab apa disebut bonus? Sebab ini ikut patuh syariah. Patuh syariah kata bukan gaji, dia sebut bonus. Okey, adalah sebab-sebab dia. Sebab untuk jadi patuh syariah, nama dia bonus. Tapi bonus ni dia king. Maknanya amat hebat. Hebat sangat-sangat.
menguntungkan kepada kita, ya. Walaupun kita berdakwah, tetapi ada juga bonus-bonus yang syarikat akan bagi. Okey. Yang pertama, ya, kalau kita sebarluaskan, ya, aplikasi Al-Quran ni, ya, contohlah macam ada orang beli, ya, beli 299, maka kita, ya, macam Kak ni akan dapat 79. Orang panggil high retail profit. Tinggi sangat-sangat. Teramat tinggi. 79 satu item. Bayangkan kalau kita jual 10, kita dapat 800. Ya, tinggi. Tinggi sangat-sangat. Okey. Kemudian kita ni lah ni. Hak benda yang kita nak sebarkan QR code. Baris, bukan bawa baris. Duduk dalam handset je. Mudah sangat-sangat, ya. Zaman law ni. Okey. Lepas itu ada lagi bonus-bonus. Sebab itu yang kita kata ada peluang perniagaan dunia, ya. Ini peluang perniagaan dunia dan juga akhirat. Okey, jadi kita kejar akhirat, insya-Allah dunia datang. Okey, ada instructor bonus. Kalau kita ajak kawan-kawan kita berdakwah, dia masuk, ada introducer bonus. On the spot kita dapat. Ada team development bonus, ya. Kita ada team, kita ajak lebih ramai lagi kawan-kawan kita berdakwah. Executive mentor bonus, kita boleh membantu tim kita, membantu rakan-rakan kita, ya, rakan-rakan dakwah kita boleh membantu menjadi mentor lah. Okay, boleh memberi nasihat, boleh memberi tunjuk ajar, ya. Ada bonus lagi yang syarikat bagi. Okey, kemudian ada car bonus, ya. Car bonus ni duit cash lah, ya, duit. Bukan bentuk kereta. Itulah yang kata king of the bonus. Amat hebat bonus dia. Okey. Jadi di sini macam mana kita nak ni unfair business. Business ni memang rasa pelik sangat lah, ya. Memang hebat sangat-sangat, ya, peluang-peluang dia. Yang pertama, syarikat akan bagi satu pejabat akademi reseller. Sistem akademi reseller dalam pejabat, ada pejabat online lah. Pejabat online ni siap dah dengan dia punya rak-rak dia, file-file dia, ada banting dia, ada kad business, semua dah ada dalam tu. Okey, kita guna je. Kemudian produk dia tak payah restock. Tak payahlah kalau kita jual barang-barang yang ni kena ada restock, tak payah restock, kita tekan link saja. Kemudian zero overhead cost. Tak payah kita nak sewa kedai, tak payah nak upah kani, tak payah nak beli mesin photostat. Tak ada benda-benda tu, zero, kosong, tak ada. Okay. Zero risk. Kita tak ada risiko nak rugi, tak ada, ya. Tak ada risiko nak rugi, tak ada, ya. Sebab modal pun rendah. Bukan nak kata modal, hanya yuran keberanian sahaja. Kalau kita tak pandai nego, kita sedekah korang, tak kita donate, maknanya di situ kita bagi pada saudara-saudara kita, ibu ayah kita, adik-beradik kita. Lepas tu kalau orang ayah kita dah mati kan, kita sedekah, kita niat kepada mereka. Jadi maknanya di situ tak ada risk, tak ada risiko. Akhirat insya-Allah. Potential income. Ini kalau kita buat sungguh-sungguh, ya, kita akan dapat 100,000 weekly. Okey, masanya di sini dalam jangka masa 3 tahun. Okey, insya-Allah. Dan ada orang yang dalam masa tak sampai setahun pun dapat income macam ni, ya. Kemudian boleh expand to global. Kalau kita nak berniaga dengan nak berniaga orang Indonesia lah ni, sampai ke Turki dah. Ya, sampai ke Thailand dah. Sekarang ni kita ada peluang ke global. Kalau kita nak berniaga biasa-biasa ni, banyak modal. Kita nak buka cawangan sana, cawangan sini. Okay. Lepas tu pre-marketing. Okay, pre-marketing tool, support system. Ada marketing tool, ada business card, ada banner, lepas tu ada wording untuk kita masuk dalam kita punya status WhatsApp kita ke dalam FB. Ada sampai 3 bulan. Lepas tu ada support system. Ini yang paling best sekali, ya. Support system ni ada satu circle di mana salah satunya ada setiap pagi ada kelas. Setiap pagi ada kelas, kita masuk, ramai orang-orang yang share, leader-leader yang share ilmu dunia ada, ilmu-ilmu sekarang ni, ya, ilmu-ilmu ICT, ilmu-ilmu teknologi dunia tanpa sempadan. Lepas tu yang sharing ilmu-ilmu agama, ilmu agama, macam mana nak nak belajar, nak betul tajwid ada, nak betul mahraj macam mana ada, slot dia every day, setiap hari. Kalau kita tak dare,
kita boleh tengok rakaman dalam Telegram je pun. Okay. Jadi di situlah support system, ya, satu circle yang amat hebat lah, yang amat supportive, amat membantu kita, ya, walaupun kita zero, tak ada ilmu. Okey, ini adalah orang-orang yang berjaya lah. Yang pertama, kita tengok dia ni macam kita juga, ya, peniaga pasar malam. Peniaga pasar malam, tak ada lah ilmu bahasa Arab, tak tahu, marketing pun tak tahu, tetapi beliau, ya, Kak Aimah ni boleh menjana income hampir 4,000. Banyak tu 4,000 tu kan, dalam ting Al-Quran, ya, bersungguh-sungguh. Kalau kita bersungguh-sungguh minta pada Allah, buat kerana Allah, insya-Allah Allah akan bagi, ya. Lepas tu ini adalah Datuk Azrul Usahawan. Ni usahawan tapi dia masih melibatkan diri dalam perniagaan ting Al-Quran sebab dia nampak. Sebab Quran ni sama je kat mana-mana. Kan? Okey. Lepas pada tu ni orang Kota Baru, orang Pasir Mas, orang Kelantan. Dia adalah dulu dia bekas jurutera tapi sekarang sepenuh masa buat ting Al-Quran. Alhamdulillah, ya. Dapat dalam 12,000. Beliau semata-mata hanya income dalam ting Al-Quran. Okey. Kemudian ini Piu Muhsin, ya, ni dia memang orang bahasa Arab, ya, bukan orang Arab, belajar di Mesir, maknanya dalam bidang dia, tetapi dia masih join, ya, dia bekerja untuk sebagai inilah Business Quran Center, ya. Kenapa? Sebab kalau dia buat kelas agama, hanya berapa orang saja dia boleh buat, kan? Tetapi kalau dia masuk dalam ting Al-Quran, dia punya anak murid dia sampai global, seluruh dunia boleh. Okey. Lepas pada tu ni orang yang usahawan lah, ya, usahawan, macam-macam bisnes dah buat, tetapi ending gamenya adalah dengan ting Al-Quran sebab beliau memang yakin sangat-sangat dengan ting Al-Quran, dengan Al-Quran ini, insya-Allah. Kemudian ini adalah board of leader. Board of leader ni adalah orang yang paling paling bertenaga, ya, paling bersemangat. Keberanian dan kesungguhan adalah mata wang untuk membeli kejayaan. Banyaklah dia punya pendapatan. Kadang-kadang pendapatan dia hampir 100,000, ya. Asalnya adalah bekerja sebagai oil and gas, tapi dia kata bekerja dengan oil and gas ni pendapatan lumayan juga, tetapi masa tak ada. Masa dengan anak, masa dengan isteri, sebulan kerja, sebulan duduk saja. Okey, jadi sekarang dia kata dia lebih bahagia sebab boleh bersama-sama dengan keluarga, ya, dengan ting Al-Quran, bisnes ting Al-Quran. Okey. Ini income potential, ya, potential income kalau kita jual 2 produk saja. Lepas tu kita ada rakan dakwah kita 4 orang aja. Kita 4 orang, maknanya inilah potensialnya. Dalam masa 5 tahun kita akan dapat sebulan 100,000 potensial. Okey, hebatlah, ya, hebat. King of the bonus. Okey. Dan choose your package. Kita nak ambil package mana? Okey, kita nak ambil package family. Katakanlah kita nak untuk family kita satu muat sikit, apa ni suami kita, anak-anak kita ambil package family. Yes, murah aja. 1,100. Kalau kita rakan-rakan ramai dah, adik anak beranak ramai, kita ambil yang 15. 3 Quran Center. Maknanya kita ada kedai 3 Quran Center, ya, dalam internet. Okey. Jadi kita dapat di sini 15 ting Al-Quran. Boleh kita bagi-bagi, kita nak jual ke, kan? 3,300 sahaja sekali je. Dan ini adalah yuran keberanian. Lepas ni balik modal. Tidak menjadi masalah. Okey, lepas tu yang paling besar sekali, elite. Elite ni maksimum 7,700. Lebih pada ni tak boleh dah. Ya, patuh syariah kata tak boleh. Walaupun awak tu banyak duit, tak boleh dah. Setakat 7,700 sahaja. Jadi yang ini, ya, kalau kita nak sebar luaskan lagi, ya, rangkaian-rangkaian dakwah kita, nak ajak kawan-kawan sama-sama dengan kita, sebab dia ada 35 pin
Think Al-Quran. Dia banyaklah sikit orang nak niaga besar lah. Okay. Modal pun besar. Tak besar modal. Kecil je tu. Ya, kalau kita nak niaga benda-benda lain besar lagi modal. Nak buat goreng pisang tepi jalan besar modal. Nak niaga air. Besar modal. Ini kecil je. Bukan modal pun. Yuran keberanian. Semua akan balik pula lepas tu. Okey. Ini kita nak banding lah. Kalau kita ambil satu business center ke, satu Quran center ke, maknanya kecil je lah ya. 10% keuntungan kita. Kita nak double up ya, ending Quran kita nak double up income kita kan. Jadi kita ambil lah yang 3,300 kan. Maknanya 3 Quran center. Jadi kita dapatlah 30% ya. Ini minimum. Okey. Keuntungan kita sebab ramai ke, banyak app kita. Yang paling hebat, sekali je saya ambil 7,000. Saya ambil 7 Quran center. Okey, jadi 7 Quran center ni sekali ni je. Lepas ni tak boleh dah nak tambah-tambah. Okey, tapi kalau nak ambil satu nak tambah-tambah pula boleh. Ya, 7,700 maknanya banyaklah. Macam orang buka kedai banyaklah, kedai dia banyak ke, banyaklah untung dia. Banyaklah boleh kita berdakwah. Okey, Digital Quran Center sukses formula. Jadi di sini macam mana kita nak sukses formula, nak sukses, nak berjaya, kita register. Register nak ambil 1, 3, 7. Lepas tu guna produk. Guna Think Al-Quran tu kita kena guna. Kalau tak guna macam mana kita nak dakwah dengan orang lain? Sekurang-kurangnya kita guna 100 patah perkataan. Macam kita nak berniaga durian. Tapi kita sendiri tak makan durian. Gana nak wayak korang? Tak. Kita nak niaga baju batik. Tapi kita sendiri tak pakai batik. Tak boleh. Okey. Lepas tu kita ada kawan-kawan yang rapat. Kita nak ajak mereka sama-sama berdakwah dengan kita. Sama-sama menjadi business partner kita. Kita ambil orang yang paling dekat sekali. Yang kita tahu hati budi mereka. Kita senarai aja. Dia nak tolak ke tak si tolak, biar. Kita senarai dulu. Okey. Orang yang paling rapat. Okey. Lepas pada tu, kita tak payah wayak ke dia. Tak payah. Kita introduce kepada leader. Beritahu pada leader. Biar leader yang sampaikan. Kita dengar je dulu. Okey. Lepas pada tu kita duplicate. Maknanya kita ulang balik lah ya. Okey, insyaAllah. Jadi choose your package. Sama ada family ataupun executive ataupun elite. Kita pilih mana package. Tetapi package yang paling hebat, paling baik, paling cepat adalah elite lah. Iaitu 7 business center. Dan lepas pandai ni pun kita tak boleh nak tambah dah. Takat tu je. Ya. Okey. Jadi kalau kita fast action, kita cepat bertindak. Tak payah. Benda yang baik ni selalunya kita kena cepat. Kalau benda yang tak comel tu biar lambat-lambat lah. Ya, fast action, cepat bertindak. Maka fast result. Maknanya kita punya kesan kita. Jadi kita pun boleh faham Al-Quran dengan cepat. Boleh menghafal Al-Quran dengan cepat. Sebab fast result lah, cepatlah. Kita pun boleh menyampaikan pada orang lain. Nak berdakwah dengan orang lain. Kita ada link-link kita kan. Jadi kita kena bertindak sekarang lah. InsyaAllah. Okey. Ada soalan ke? Okey. Siapa nak tambah Kak Arus? Boleh tambah sikit. Closing. Sila Kak Ros, boleh closing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa ni? Bagi Kak Ros lah, alhamdulillah lah, mak bertuah lah sangat-sangat. Sebab sebelum pada ni kita belajar berbagai-bagai dah bahasa Quran, bahasa Arab, tapi masih kita tak jumpa lagi apa kehendak kita kan. Belajar tak masuk ke dalam akal. Tapi dengan Quran ni kita belajar sambil mendengar, sambil tengok dia punya terjemahan dia tak. Jadi kita cepat ingat. Macam kita buat latihan 2D ke apa kan. Alhamdulillah lah. Sebab Kak Aruf amat rasa terkesan lah. Selama ni Kak Aruf membesar anak seorang-seorang kan. Jadi tak sempat lah nak ajar anak-anak. Jadi kita rasa macam rasa berdosa saat kita tak sampai ilmu agama ke anak sedekah. Anak-anak kita tu lah yang tak bawa harta ke sana tak. Anak yang soleh, anak yang mendoakan anak kepada kita je lah tak. Jadi memang macam list kayak tadi tak. Banyak sangat benda-benda tu terukai daripada jiwa Kak Arus. Situ banyak benda. Cuma Kak Arus nak cungkir, nak keluar tu tak pandai kan.
bila dah list ayat gitu, ayat gini dah. Bila kita Banyaknya Al-Quran ni sentuh tau. kita lah kan. Di samping kita nak cari duit, nak bersedekah dengan cara ni lah. Kita nak benda lain tak, macam Cikgu Mahir tadi, tak payah nak apa, nak top up lagi lah. Sekali ya keluar modal. Banyak benda ni cuma lah ni tak jumpa jalan lagi lah. Kita nak wawarkan pada orang lain tu, kita wawar belakang dah. Itu adalah jangan ambil orang kata jangan ambil kerja Allah. Kita hanya menyebarkan saja, insya-Allah. Mungkin rezeki Kak Ros lambat sikit lah. Tapi Ahmad dah selesai ni Kak Ros, ayat selesai. Cuma dia orang diam belakang gitulah. Kerja Allah belakang. Dah saja Kak Ros. Okey, terima kasih Kak Ros. InsyaAllah ya. Okey, barakah ya. Kita belajar Al-Quran, memahami Al-Quran ini adalah menarik barakah. InsyaAllah hidup kita senang, rezeki kita murah. Ya, InsyaAllah kesihatan kita bertambah baik. Anak-anak kita jadi dah. Anak-anak kita penyejuk mata hati kan. Okeylah, saya nak share lah sedikit sekejap ya. Boleh ke Hajah? Hajah ke masa lagi kita nak share macam mana think Al-Quran ni, boleh ke? Nampak? Okey. Ni saya buka. Ni adalah aplikasi lah. Okey, nanti Hajah boleh minta dengan link dengan Kak Nik. Saya tunjukkan aplikasi Think Al-Quran. Okey, selamat anda telah menjadi pengguna Plus. Okey, Zalina binti Cik dari Malaysia. Oh. Ada orang donate ya. Ada orang nampak tak ni? Nampak ya? Kak Arus nampak? Kak ni nampak? Nampak tak slide ni? Okey. Kita tekan okey kat sini. Okey, nampak tak ya? Nampak? Kak Arus nampak tak? Okey. Nampak. Okay. Nampak ke apa tu Mas? Nampak aplikasi ni? Ya. Kak Ma ada. Nampak ya aplikasi? Nampak. Alhamdulillah, nampak ya? Okey, jadinya inilah ada surah An-Nas ya. Surah An-Nas kita pun belajarlah. Okey. Jadi kemarin surah An-Nas ya. Ini kita ambil surah Al-Falaq lah ya. Dia kena ikut selesa. Al-Falaq, pelajari kosakata baru dari ni materi ini. Okay, kemarin kan saya buat kelas kan, kita guna bahasa Indonesia. Ni motivasi dia. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Surah Al-Baqarah ayat 152. Jadi ni Robot Soleh dia bagi kita ayat ni. Sebab dia suruh kita ingat kepada Allah kan. Ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Okey, Robot Soleh ni dia pilih-pilih lah, dia tak sama tau. Perkataan ataupun ayat-ayat ni dia akan bagi tak sama dengan orang. Okey, kita tekan mula. Kita tekanlah mula. Okey, cuba untuk mengingat ya. A'udzu. Kita ingatlah ni perkataan ni. A'udzu. Dengar tak ni sebutan dengar? Dengar Kak Ma sebutan? Dengar jelas. Kalau kita tak pandai nak sebut, anak-anak kita yang tak pandai nak menyebut, nak membaca, kita tekan yang ni. A'udzu. 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 Okey. Ni orang ustaz ni, jangan kalah ustaz ni. Ustaz yang memang hebat dah, yang diakui dah. Jadi maksud dia aku berlindung. Kita kena ingatlah aku berlindung. Sebab dia kata cuba ingat. Cobalah untuk mengingat ni, sebab saya tukar pada bahasa Indonesia. Lepas tu kita tekan berikutnya. Senang sangat. Okey. Yang ini. Rabbi. Sebutan pun boleh. Rabbi. Okey. Teruskan. Okey. Ni Syarri.
syarri, kejahatan. Okey. Kemudian pilih kata yang tepat. Ni start lah ni nak buat pelatihan dah ni. Start lah kan. Okey. A'udzu. Kalau kita tak Lindung. أعوذ a'udzu. Okey, kita pun aku berlindung kan? Betul. Rabbi ni. ربي Rabbi. Apa dia? Rob. Okey, lepas pada tu luar biasa. Maknanya betul lah, hebat lah. Okey, lepas tu lanjutan. Okey. Okey, ni style dia ya. Lepas tu dia tukar pula style pula. Cara latihan dia. A'udzu, pilih macam ni pula. Jadi menarik lah. Apa maksud dia a'udzu? Aku berlindung. Ya, aku berlindung. Okey, pereksa. Maknanya kita semak lah. Kita semak. Okey, luar biasa betul. Okey, Rob. Ni pattern macam ni pula. Dia tak boring lah kan? Okey, Rob. Okey. Kita periksa sini. Okey, lepas tu lanjutan. Macam tu lah. Ni pilih kata yang tepat. Syarri. Okey, apa syarri? Kejahatan. Kejahatan. Okey. Lepas tu sambung lagi. Ni style ni pula. Syarri. Tidak akan. Betul ke salah? Salah, benar. Salah. Salah. Okey. Kita pun tengok sini. Sikitlah. Mengalik sangat-sangat. Ya. Okey. Jadi Robot Soleh pun dia sentiasa memerhati kita tahu. Dia jaga kita. Dia kata 5 jawapan benar berturut-turut. Anda siap terus lanjutkan. Ini bahasa ni ya. Kita lanjut. Ya. Bahasa. Kita boleh tukar bahasa. Ya, boleh tukar bahasa. Okey. Lalu ni ada 4 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Inggeris and bahasa Turki. Syarri. Apa? Kejahatan. Banyak buat latihan. Tak ngapa. Ingat guna latihan banyak. Rabbi. Okey. Rob. Okey. Jadi cara sebut pun dia ajar. Tu. Jin. Betul ke salah? A'udzu, jin, salah. Salah. Dia kena cepatlah. Periksa. Okey, lanjutan. Aku berlindung. A'udzu. Ini masuk dalam latihan ya. Rob, tanya banyak kali sebab kita slow lambat jawab. Rob ni salah ke betul? Benar. Betul. Benar. Bahasa Indonesia. Okey. Ulang. Kalau kita jawab lambat, kali ya. Okey, dia akan tanya lagi-lagi. Dia akan repeat lagi soalan yang sama. Kan? Kalau kita lambat jawab, nampak tak? Supaya kita ni mahir. 10 jawapan benar berturut-turut. Anda mengerjakannya dengan baik, terus lanjutan. Gitu. Sebab kita tengok ni, atas ni, okay? Kita tak habis lagi latihan. Nampak tak? Ni kuning. Okey. Lagi uji lagi. Syarri. Kata dia. Kejahatan. Kena cepat-cepat sikit. Di samping. Okey. Syarri lanjutan. Dia tanya lagi. Kejahatan. Benar. Benar. Supaya ingatlah. Rob. Rob. Okey, periksa. Internet tak stabil. Okey, lanjutan. A'udzu, aku berlindung. Lindung. Okey, a'udzu, aku berlindung, benar. Okey. Saya jawab kan. Dia maknanya macam kita ni. 15 jawapan benar berturut-turut. Lanjut lagi. Tak hafal macam mana, tak faham macam mana. Okey. Ya. InsyaAllah boleh hafal maulid. Aku berlindung. A'udzu.
Periksa. Jom lagi. Pasang. Ni style hak ni pula. Ada pula style lagi ni. Pilih pasangan yang sesuai. Okey, kalau syari apa? Syari kejahatan. Okey, tekan macam tu. Hak ni dengan hak ni. Rob. Rob bawah tu. Okey. Jadi dia macam-macam. Macam-macam style cara soalan. Bagus. Anda mempelajari 3 perkataan baru di dalam surah yang kedua ni, 3 saja ya, perkataan baru. Okey, ta'udzu. Rob syarri. Okey, lanjut lagi. Okey, kita maknanya 10.4 dah kita boleh menguasai Al-Quran. Yang kemarin kita belajar 5, ini kita belajar 3 kan. Satu dia type. Okey, XP. Kita dapat bonus pula. Sebab mungkin kita laju ke apa tadi kan. Kita dapat bonus. Kita dah dapat rank yang kita nak tanding tadi. Kan? Okay, ni, dia tunjuk sini. Dia suruh kita tag sini. Maknanya kat sini, ya, kita dah belajar. Kita tengok sini. Ya. Panalisa dia nak buat. Tadi kita belajar perkataan baru 3 perkataan kan. Jadi 3 perkataan ni masih duduk dalam perkataan baru. Jadi sebelum kita nak masuk surah yang baru, kita pastikan perkataan ini masuk dalam kuat. Mahir. Masuk dalam mahir. Okeylah. Jadi macam itulah lebih kurangnya. Jadi kita praktis lagi lah. Kita praktis lagi. Okey. Aduh. Alah. Handset. Ini yang Tak ada. tak ni lagi. Lagi. Tinggal dulu dah. Dia orang buat Okey. Jadi kita pun praktis lah ya. Kita praktis lagi ya. Okey, jadi kita tengok ada hafal. Ada hafal, ni hafazan. Kita hafal lah. Okey. Macam kita bertalaki. Hafal ni. Okey, ni hafal, kita boleh hafal ya. Ada yang hijau. Syari, apa dia? Syari apa? Apa ingat? Kejahatan. Okey. syarri Bagaimana fungsi hafal ni, Mas? Bagaimana syarri jadi kan syari rabbi cepat Robby tu apa? Jadi kita a'udzu sebab saya buat video ni. Okey, aku beri kita kena sebut sebelum dia wow dan. Kita sebut. Wow tu dan. Okay. sebelum dia buat tu jawapan. Sebelum jawapan kita macam kita bertalaki dengan Tok Guru. Suduri ke apa dia? Dada. suduri Kalau kita tak ingat an-nasi Perkataan bahasa Arab ke perkataan bahasa Melayu? bahasa Melayu, kul ke apa dia? Kita royak awal lagi pada dia royak. Pada kak? Ni. Kita maklum. Kalau kita royak awal dia akan tubik ija. Kalau kita royak lewat dia tubik kelabu tu. Tak macam ni. Contoh hak ni deh. Wow ni katakan. Tadi kan saya set automatik ya. Jadi wow tu sebelum dia tubik perkataan dan, kita sebut dah dan. Maknanya kita ada keturunan. Faham tak? Contoh. Lepas wow tu kita tak ingat. Kita tak ingat. Jadi kita kena tik tak ingat. Ada tadi kan perkataan tak ingat. Kita tik tak ingat. Maknanya nanti wow ni dia akan pergi ke warna biru. Okey. Jadi situlah hanya perkataan tak ingat kalau tengok tadi ke perkataan tak ingat, kalau kita tak ingat hanya ada dalam hijau sahaja. Sebab apa? Katakanlah wow ni kita tak ingat, kita jujurlah. Kita jujur.
Kata kita tak ingat wah ni kenapa tak ingat dah. Lepas tu dia pun dah tubik dan dah. Deh. Jadi kita Hmm. ada perkataan tadi kan ada tadi perkataan tak ingat. Kita tik tak ingat. Maknanya kita kena jujur. Kita tik tak ingat, maka wow ni akan duduk dalam kawasan biru. Gitu. Jadi kena buat ni. Sebab kita mula-mula kita belajar. Lepas belajar kita praktis dan kita kena hafal. Tekan je hafal ni. Kak Mak try lah tekan hafal ni. InsyaAllah boleh. Oh, Allah. jadi saya rasa itu sajalah dulu ya. Kita sambung besok lah pula. Okey, okey. Terima Okey. kasih. Terima kasih banyak Kak Ros ya. Kak Ros dengan Kak tu dia ada datang tempat saya. Jadi terima kasih banyak dah nak balik dah pukul dekat maghrib dah ni. Okey insya-Allah kita jumpa lagi. Okey. Umi ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa Umi nak tanya? Okey, kalau tak ada, terima kasih banyak pada semua. InsyaAllah, semoga kita jumpa lagi. Besok slot kita adalah pukul 11. Pukul 11 untuk kita nak demo tinggal Al-Quran insyaAllah. Okey. Kak Nik ada soalan? Okay, dah. Dah ya. Terima kasih banyak semua. Terima kasih lah Cikgu Mak. Banyak-banyak insyaAllah. Okey, insyaAllah. Dulu kita kata-kata. Okey, insyaAllah. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah As. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah.